Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar semua? Sihat? Macam mana tarawih? Semua okey? Dah baca satu juzuk belum hari ni? Dan semoga semuanya sihat, insya-Allah. Moga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah. Moga kita masih bersemangat menempuh Ramadan yang baru beberapa hari ini, insya-Allah. Dan moga Allah SWT menerima segala amal kita, dan moga Allah SWT menerima segala ibadah kita, dan moga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, insya-Allah. Apapun, seperti biasalah, pada malam ini kita akan sama-sama syarah kitab 40 hadis Imam Nawawi, dan pada malam ni kita akan syarah hadis yang kedua. Kalau semalam kita dah syarah hadis yang pertama, iaitu hadis tentang niat, dan sekarang ni pada malam ni insya-Allah kita akan go through hadis kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, iaitu hadis 40 Imam Nawawi, yang sangat bagus untuk kita sama-sama dalami, sangat bagus untuk sama-sama kita fahami, sangat bagus untuk kita sama-sama telaah benda ni. Kerana kalau kita dah menguasai hadis 40 Imam Nawawi ni, ulama kata insya-Allah kita akan jadi orang yang ada asas ilmu yang cukup kuat. Sebab bila kita mendalami 40 hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi ni, sebenarnya Imam Nawawi telah himpunkan 40 hadis-hadis yang sangat penting, yang mana kalau kita memahami 40 hadis ni dan menguasai 40 hadis ni, insya-Allah kita akan jadi orang yang terselamat daripada pelbagai kerosakan dekat muka bumi ni, insya-Allah, pelbagai fitnah dan kesesatan. Sebab apa? Sebab kita akan lebih memahami agama apabila kita mendalami 40 hadis syarahan Imam Nawawi ni, insya-Allah. Dan seperti biasalah, ini bukan santai-santai. Kita akan buat sesi live yang serius sikit, yang serius. Setiap malam pukul 10.30 sepanjang Ramadan ni, insya-Allah kita akan sama-sama serius sikit dalam menuntut ilmu, untuk kita sama-sama kupas satu persatu hadis sampai habis 40 hadis sepanjang Ramadan ni, insya-Allah. So saya harap sebelum kita mula, siapa yang ada nota boleh keluarkan nota, keluarkan pen dan tulislah nota supaya ilmu tu kekal dalam hati kita, insya-Allah. Sebab apa yang kita tulis kat kertas akan masuk dekat hati, insya-Allah. Sebab kita ni pelupa. Dan korang boleh share nota korang di story korang, jangan lupa tag saya, insya-Allah saya akan repost. Saya pun teringin juga nak tengok apakah nota korang, apa yang korang faham, dan moga-moga nota tersebut korang simpan sampai bila-bila dan korang sampaikan kepada kawan-kawan korang, insya-Allah korang pun akan dapat pahala yang sangat banyak, insya-Allah. Okey, ready ya? Lagi 2 minit insya-Allah kita akan mulakan kita punya topik pada malam ni, iaitu hadis yang kedua dalam hadis 40 Imam Nawawi. Sebelum tu iklan. Kalau korang belum pergi YouTube Tarbiyah Sentap, korang boleh pergi ke YouTube Tarbiyah Sentap selepas sesi live ni untuk korang tengok doa kedua daripada kumpulan Rabitah, doa kapela, yang mana sepanjang Ramadan ni setiap 2 hari insya-Allah Tarbiyah Sentap dan kumpulan Rabitah akan rilis doa kapela. Kemarin kami rilis doa memohon syurga. Hari ni kami rilis doa apabila ditimpa musibah. So kalau korang nak hafal doa, korang bolehlah hafal melalui lagu yang kami dah sediakan tu. Sangat sedap, korang boleh ke YouTube. Dan juga iklan yang kedua ialah kalau korang nak iklan kedua, kalau korang nak dapatkan kurta Tarbiyah Sentap ni, nampak ada logo. Kalau korang nak dapatkan kurta ni, korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap Eksklusif. Dan korang boleh dapatkanlah kurta ni untuk korang raya. Sangat kemas, sangat selesa, insya-Allah. So korang boleh dapatkan di Tarbiyah Sentap Eksklusif, insya-Allah. Okey, kita akan mulakan kita punya talaki kita pada malam ni. Tajuk kita pada malam ni adalah hadis kedua daripada kitab Imam An-Nawawi, hadis 40,
Hadis yang kedua iaitu berkenaan Islam, iman dan ihsan. So, kita mulakan dengan saya akan membaca hadis ini dalam bahasa Arab, kemudian saya akan terjemahkan dalam bahasa Melayu dan kemudian sama-sama kita akan syarah noktah-noktah penting dalam hadis ini insya-Allah. Jangan lupa keluarkan nota. Okey, kita mulakan dengan membaca hadis. Semoga kita mendapat berkat daripada hadis ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadid bayadhis thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama manis sa'il, bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. So kita baca terjemahan hadis ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan perjalanan jauh dan tidak dikenali oleh sesiapa pun di kalangan kami. Dia datang hingga duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjandarkan lututnya kepada kedua lutut baginda dan meletakkan dua tangannya di atas dua peha baginda. Dia berkata, "Wahai Muhammad, ceritakan pada aku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan haji di Baitullah jika kamu mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Kamu benar." Umar berkata lagi, "Kami pun merasa heran kerana dia bertanya dan membenarkan baginda." Lelaki itu bertanya lagi, "Beritahu kepada aku tentang iman." Baginda menjawab, "Iman ialah kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan kamu percaya pada qada dan qadar. Sama ada yang baik dan yang buruk." Dia pun berkata, "Benar." Dia berkata lagi, "Beritahu saya tentang ihsan." Baginda menjawab, "Ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu." Dia bertanya lagi, "Beritahu kepada saya tentang bilakah berlakunya kiamat?" Bilakah berlakunya kiamat? Baginda SAW menjawab, "Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahu kepada saya tentang tanda-tanda kiamat." Baginda SAW bersabda, "Hamba perempuan akan melahirkan tuannya." Tanda pertama. Tanda kedua, kamu akan melihat orang-orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian. Ini tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW sebut. Pertama,
hamba perempuan akan melahirkan tuannya. Kedua, kamu akan melihat orang-orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Kemudian dia pun pergi. Saya berdiam diri agak lama beberapa hari. Kemudian baginda bertanya saya, "Wahai Omar, adakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya tempoh hari?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Baginda pun bersabda, "Sesungguhnya dia ialah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kamu tentang agama." Hadis ini riwayat Muslim, riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, riwayat An-Nasa'i, riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Baik, itulah perkongsian hadis yang kedua, iaitu hadis yang sangat penting untuk kita sama-sama faham. Baik, insya-Allah pada malam ni saya akan kongsikan 4 noktah penting daripada hadis yang kedua ini. So, siapa yang ada nota, boleh catat nota dan korang boleh send nota korang di story korang. Jangan lupa tag saya, insya-Allah saya akan repost sebab saya pun nak faham juga apa yang korang faham. Saya pun nak tahu juga apa yang korang faham. Baik, sekarang ni kita akan sama-sama go through 4 noktah penting yang ulama sebut daripada hadis kedua ini. Noktah yang pertama. Noktah yang pertama adalah apakah maksud Islam? Islam tu ada. Islam tu apa? Islam ni adalah kita menyerah diri kita kepada Allah SWT dengan pertuturan kita dan juga perbuatan kita. Bertutur adalah dengan kita mengucap kalimah syahadah. Itu menyerahkan diri pada Allah dengan bertutur. Kedua, perbuatan pula ialah menyerahkan diri kepada Allah dengan perbuatan ialah solat, zakat, puasa dan haji. Basically, Islam ni adalah amalan zahir kita. Apakah amalan zahir? Terbahagi kepada 3. Amalan zahir ni pertama sekali amalan jasmani. Amalan jasmani ni solat, kita bergerak-gerak badan dan sebagainya, dan puasa kena tahan lapar, itu adalah amalan jasmani. Kedua, amalan yang berbentuk harta dan kewangan, iaitu memberi zakat. Dan yang ketiga adalah amalan yang menggabungkan antara jasmani dan juga harta, iaitu haji. Haji kan kita kena guna duit dan kena guna tubuh badan kita. So, ketiga-tiga ni adalah rukun Islam. 5 rukun Islam ni, mengucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Kelima-lima ni adalah tiang agama, asas agama. Dia bukanlah, 5 benda ni bukanlah keseluruhan agama. Tak. Agama ni syumul. Agama ni ada macam-macam. Ada ekonomi, ada politik, ada akhlak, ada sosial, ada masyarakat, ada ketenteraan, akidah, ibadat. Luas. Agama ni luas. Tetapi asas tiang agama adalah 5 benda ni. Kalau 5 benda ni pun kita tak settle, maknanya keislaman kita ada kecacatan. Benda ni saya akan cerita pada esok hari, sebab esok kita akan go through hadis yang ketiga, yang mana hadis yang ketiga ni memang spesifik Nabi cerita tentang rukun-rukun Islam. Siapa yang buat 5 rukun ni, ucap syahadah, solat, zakat, puasa, haji, maknanya dia adalah orang Islam yang sebenar. Manakala kalau mereka hanya sekadar ucap syahadah tapi tak solat dan sebagainya, dia hanyalah seorang Muslim dari sudut zahir sahaja. Keislaman dia ada kecacatan. Manakala kalau dia meninggalkan 2 kalimah syahadah, maka dia terkeluar daripada Islam. Itu adalah noktah yang pertama. Mungkin ada yang tanya, sekiranya ada orang Islam meninggalkan solat, puasa, zakat dan haji, adakah keislaman mereka diterima? Adakah kalau kita tak solat, adakah kita ni jatuh kafir? Adakah kita ni jatuh murtad? Benda tu saya akan ulas pada esok hari, insya-Allah. Sebab esok hadis yang ketiga adalah hadis yang Nabi cerita spesifik tentang rukun Islam. So, jangan lupa esok pada pukul 10.30 malam. Itu noktah yang pertama, apakah itu Islam? Kita dah faham. Noktah yang kedua saya nak kongsi adalah, apakah maksud iman? Iman adalah amalan hati. Jika Islam yang tadi itu adalah amalan zahir, solat, puasa, zakat, ucap syahadah, haji dan sebagainya, iman pula adalah amalan hati. Apa yang kita yakini dan percaya dalam hati kita, itulah iman. Maka sekiranya seseorang itu dalam hati dia yakin bahawa Allah itu Tuhan, Rasul itu pesuruh Allah, yakin dengan kitab Al-Quran, yakin dengan malaikat, yakin dengan adanya hari akhirat, hari kiamat, yakinnya
dan redha dengan segala takdir, qada dan qadar, maka iman dia adalah iman yang sempurna. Persoalannya yang ramai orang keliru, adakah Islam dan iman itu terpisah? Adakah Islam ni satu benda lain, manakala iman satu benda yang lain? Basically, nak faham mudah, simple je. Saya nak kongsikan satu kaedah yang ulama sebut. Dengar kaedah ni baik-baik, kalau boleh catit. Ulama kata, "Idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a." Saya ulang, "Idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a." Apabila keduanya berkumpul, maka ianya terpisah. Apabila keduanya terpisah, maka ianya terkumpul. Pening kan? Tak apa, saya ulang balik dan saya akan bagi contoh. Ulama kata nak faham iman dan Islam ni dia terpisah ataupun tercantum. Ulama bagi satu kaedah yang mudah. Idza ijtama'a iftaraqa. Apabila keduanya berkumpul, maka ianya terpisah. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Namun apabila keduanya terpisah, maka ianya terkumpul. Saya bagi contoh mudah. Contoh mudah nak faham. Contohnya perkataan albir wat taqwa. Albir wat taqwa. Albir maksudnya kebaikan. Takwa pula maksudnya meninggalkan kejahatan. Sekiranya kita gabungkan, kita kumpulkan bir dan takwa dalam satu ayat, maka idza ijtama'a iftaraqa, sekiranya terkumpul, maka ia terpisah. Maksudnya sekiranya kita sebut bir dan takwa dalam satu ayat yang sama, maka bir tu apa? Bir tu adalah melakukan kebaikan, takwa adalah meninggalkan kejahatan. Nampak tak? Sekiranya bir dan takwa dikumpulkan, maka dia akan terpisah. Maksud dia akan berbeza. Bir buat baik, takwa ialah meninggalkan kejahatan. Tapi sekiranya idza iftaraqa ijtama'a, sekiranya bir tu dipisahkan, dia tak letak bir dan takwa tu dalam satu ayat, maka bir tu adalah takwa, takwa itu adalah bir. Faham ke? Pening sikit lah ni, tapi simple je ni. Saya bagi contoh lain lah. Contoh lain, fakir, miskin. Kalau kita gabungkan fakir, miskin, apa akan jadi? Kalau kita gabungkan perkataan fakir dan miskin, maka fakir tu maksud dia orang yang sangat-sangat miskin, manakala miskin tu adalah orang yang miskin. Faham Bila kita kumpulkan fakir, miskin dalam satu ayat, fakir maksudnya orang yang sangat-sangat miskin, miskin pula adalah orang yang miskin. Tapi bila kita pisahkan ayat fakir miskin tu, bila kita sebut fakir, fakir adalah miskin, miskin adalah fakir. Sama je sebenarnya. Sama juga macam iman dan Islam, sekiranya kita gabungkan, apakah itu iman, maka apakah itu Islam, apakah itu iman? Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan hati. Tapi bila kita tak gabungkan iman dan Islam, kita pisahkan je, maka bila kita cakap, kau orang Islam aku Islam. Maksudnya kau orang beriman. Kau orang beriman aku beriman. Kau orang Islam. Maksudnya orang Islam itulah orang beriman. Orang beriman itulah Islam. Faham Faham kan? Tak apa. Kalau korang tak faham, korang boleh apa nama dia? Ulang balik sesi live ni. Saya akan save, korang boleh tengok balik. Noktah yang ketiga. Apakah itu maksud ihsan? Apakah maksud ihsan? Nabi SAW kata, ihsan tu apa? Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, atau Allah melihat kamu. Itu adalah ihsan. Ihsan ni kita beribadah ataupun kita melakukan sesuatu dalam keadaan kita merasakan bahawasanya Allah melihat kita. Kalau kita tak, ihsan adalah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tak mampu melihat Allah, maka rasalah bahawasanya Allah melihat kita. Itulah dia ihsan. Orang yang ada ihsan ni, dia sentiasa rasa Allah ada dengan dia. Sebab tu kalau dia duduk sorang-sorang pun, dia takkan buat maksiat sebab dia tahu Allah tengah tengok dia. Dia buat amal bukan sebab nak kena puji, tetapi dia beramal sebab Allah SWT, sebab dia tahu Allah sedang melihat dia. Itulah ihsan. Ada orang, depan orang dia baik,
ceramah hebat, cakap hebat, solat hebat. Tapi kalau dekat luar dia nampak macam wali Allah, hebat. Tapi orang yang ada orang, maaf ada masalah teknikal sikit. Ada orang, depan orang, dia baik, solat, dakwah, semua hebat. Tapi bila dia duduk sorang-sorang, dia jadi diri dia yang lain. Dia tengok video lucah, dia pergi layan awek, dia pergi tengok aurat orang dan sebagainya. Maka itu adalah orang yang di dalam hati mereka tak ada sifat ihsan. Sebab ihsan ni, dia sentiasa rasa Allah sedang melihat dia, tak kisah time dia tengah duduk ramai orang ataupun dia tengah duduk sorang-sorang. Dan sebenarnya, orang yang ada sifat ihsan ni, dia takkan rasa sunyi. Dia takkan rasa lonely. Sebab kadang-kadang ada orang ni, dia rasa sunyi, dia rasa bosan bila duduk sorang-sorang. Bila dia dah rasa bosan, rasa sunyi, dia mulalah nak cari awek, pakwa. Dia buat, apa nama dia? Dia mulalah nak buat benda-benda haram. And, macam saya pernah jumpa kat Twitter, ada orang tu tweet, dia kata, lonely-nya kalau tak ada couple. Lonely-nya kalau tak ada pakwa. Lonely-nya kalau tak ada awek. Bapak masalah. Masalah gila. Orang yang ada ihsan dalam hati dia, dia takkan rasa sunyi dan takkan rasa lonely sebab dia tahu, walaupun dia duduk sorang-sorang, Allah ada bersama dengan dia. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu walau di mana kamu berada. Sebab itulah saya bagi contoh apa yang ulama kata tentang ihsan. Saya cerita contohnya Malik bin Mirwal. Apabila orang tanya dia, ni seorang tabi'in, Malik bin Mirwal, ketika orang tanya dia, kau tak sunyi ke duduk kat rumah? Tidakkah kamu merasa sunyi? Sekarang ni kita kan PKP kan. Tak bosan ke duduk rumah? Tak sunyi ke duduk kat rumah? So, ada orang pernah tanya seorang ulama nama dia Malik bin Mirwal. Kau tak sunyi ke duduk kat rumah? Beliau menjawab, adakah seseorang akan merasa sunyi bila bersendirian bersama Allah? Jawapan dia sentap dah juga. Kau tak bosan ke duduk kat rumah seorang-seorang? Kau tak sunyi, tak rasa lonely ke? So Malik bin Mirwal jawab, adakah seseorang itu akan merasa sunyi apabila sedang bersendirian bersama Allah SWT? Maksudnya apa? Orang yang ada sifat ihsan ni, dia takkan rasa bosan. Dia akan sentiasa rasa Allah bersama dia dan dia sentiasa rasa seronok. Sebab kekasih dia ada dengan dia. Orang yang mencintai Allah, dia akan sentiasa positif. Dia akan sentiasa rasa nikmat hidupnya. Sebab apa? Ada Allah dalam hidup dia. Ulama yang lain pula, nama dia Habib Abu Muhammad. Ketika dia sedang bersendirian di rumah dia, beliau berkata, sesiapa yang tidak gembira dengan Allah, semoga dia tidak akan gembira dengan selain Allah. Sesiapa yang tidak terhibur dengan Allah, semoga dia tidak terhibur dengan selain Allah. Maksudnya dia kata, Habib Abu Muhammad ni dia kata, siapa yang tak boleh rasa gembira bila bersama Allah, tak rasa nikmat beribadah, tak rasa nikmat baca Quran, tak rasa nikmat bertahajud, tak rasa nikmat berdoa, maka orang ni teruklah. Macam mana mungkin ada orang, dia boleh berlazat-lazat merasa nikmat pada selain Allah, sedangkan bersama Allah, dia tak rasa nikmat. Macam zaman sekarang, ada orang, bila ada masalah, tengok movie, main game, tengok video lucah, mesej awek, pergi clubbing, minum arak. Dan dia rasa seronok benda tu. Sedangkan orang beriman, orang yang Tuhan mereka Allah, kebahagiaan dia, ketenangan dia, kemakmuran dia, keamanan dia adalah bila dia mengingati Allah SWT. Bila dia sujud rokok. Sebab itulah Habib Abu Muhammad kata, sesiapa yang tidak gembira denganmu, ya Allah, maka semoga dia tidak akan gembira dengan yang selain daripada Allah. Sesiapa yang tidak terhibur denganmu, wahai Allah, semoga dia tidak akan terhibur dengan selainmu, ya Allah. Nampak tak ulama punya hebat sifat ihsan mereka kepada Allah. Contoh lain, ada seorang ulama nama dia Ghazwan. Ghazwan berkata, sesungguhnya saya mendapat kerehatan hati ketika duduk bersama Tuhan yang mampu menyempurnakan hajat. Nampak Ghazwan, seorang ulama, seorang tabi'in juga, dia kata, sesungguhnya
saya mendapat kerehatan hati, kebahagiaan hati, ketenangan hati ketika duduk bersama Tuhan yang mampu menyempurnakan hajat. Maknanya bila kadang-kadang kita ada masalah, ada orang, dia lebih memilih untuk cerita kat orang. Baguslah cerita kat orang. Tapi tak ramai orang, bila ada masalah, mereka cepat-cepat doa pada Allah. Solat dan minta tolong kepada Allah. Kadang-kadang sebenarnya, bila kita duduk dengan Allah SWT, berdoa, meluahkan pada Allah, cerita segala masalah kita pada Allah, wallahi saya cakap, korang akan rasa ketenangan yang luar biasa. Saya bagi contohlah, isteri saya. Isteri ni kita tahulah kan, penat nak jaga anak. Isteri saya ada satu tahap tu, stres. Menangis. Dia terlalu tertekan sebab stres jaga anak. Tiba-tiba satu hari tu, isteri saya ambil uduk. Kemudian dia solat tahajud. Lepas dia solat tahajud, dia doa. Menangis, lama dia doa. Dah habis doa, tiba-tiba isteri saya cakap kat saya, abang, betul lah. Bila luah pada Allah, bila dapat menangis pada Allah, hati rasa tenang sangat. Seolah-olah segala beban tu hilang. Seolah-olah segala beban tu terangkat. Seolah-olah segala masalah selesai. Sedangkan masalah tu ada. Tapi bila kita luah pada Allah, Allah bagi kita rasa ringan masalah tersebut. Itulah kerehatan orang yang beriman. Kebahagiaan orang beriman. Bila dia ada masalah, bila dia serabut, bila dia stres, dia cepat-cepat luah pada Allah. Bagi dia duduk berdoa pada Allah itu adalah kerehatan bagi diri dia. Seorang ulama lain pula, nama dia Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar berkata, manusia tidak pernah merasa seronok dengan sesuatu perkara seperti mana keseronokan mereka dengan bersendirian sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik kata-kata Muslim bin Yasar, seorang ulama, seorang tabi'in. Manusia tidak pernah merasa seronok dengan sesuatu perkara seperti mana keseronokan mereka dengan bersendirian sambil bermunajat kepada Allah SWT. Kadang-kadang, kita nampak orang yang buat maksiat ni macam happy kan. Couple, macam best je couple kan. Kita yang tak couple ni rasa macam bosan je kan. Ataupun yang pergi disco, yang berzina sini sana, rasa nampak macam seronok je. Kadang-kadang kita terfikir, bestnya lah kalau aku ada awet. Bestnya kalau aku ada power. Bestnya lah kalau aku dapat minum arak. Bestnya lah kalau aku dapat berzina. Tapi sebenarnya, keseronokan yang paling nikmat dekat dunia ni adalah apabila kita dapat bersendirian, bermunajat pada Allah, sujud, rukuk pada Allah. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Wallahi. Kalau buat maksiat, sebenarnya dia kegembiraan yang sementara, sekejap je. Dan tak puas. Maksiat takkan puas. Tapi kalau korang nak kebahagiaan yang sebenar, ketenangan yang luar biasa, cuba korang bangun tengah-tengah malam, ambil wuduk, solat tahajud. Orang tak nampak, korang dengan Allah je nampak. Korang luah cerita segala-galanya pada Allah, menangis pada Allah. Wallahi, korang akan rasa sangat nikmat. Bulu roma korang akan meremang. Hati terasa sebab. Air mata akan mengalir. Dan wallahi, perasaan ketika itu sangat-sangat nikmat yang tak mampu digambarkan, melainkan orang yang pernah menangis di malam hari. Kalau korang tak percaya, cubalah korang malam ni, korang cuba ambil uduk, solat seorang-seorang, solat tahajud, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tak kisah. Doa, luah, mintalah segala apa yang korang nak minta pada Allah. Minta ampun pada Allah. Wallahi, kalau korang berjaya menangis ketika itu, sangat nikmat perasaan ketika itu. Sebab itulah Muslim bin Yasar kata, manusia tidak akan pernah merasa seronok dengan sesuatu perkara seperti mana keseronokan mereka dengan bersendirian sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama lagi, ini saya bagi kisah-kisah ulama macam mana mereka punya hubungan dengan Allah, sifat ihsan mereka pada Allah sangat-sangat tinggi. Seorang ulama bernama Muslim Al-Abid berkata, kalaulah tidak kerana solat berjemaah, saya tidak akan keluar selama-lamanya daripada pintu rumah saya sehinggalah saya mati. Dahsyat. Muslim Al-Abid berkata, saya ulang balik. Dia kata, kalaulah tidak kerana solat berjemaah, saya tidak akan keluar selama-lamanya daripada pintu rumah saya sehinggalah saya mati. Apa maksud dia? Maknanya dia kata, dia punya kebahagiaan hidup adalah bila solat berjemaah dekat surau. Kalaulah bukan kerana solat jemaah, dia tak akan keluar rumah. Tapi disebabkan adanya solat jemaah itulah yang menjadi punca dia keluar daripada rumah, semata-mata nak bertemu Allah
nak solat kat rumah Allah, itulah kebahagiaan yang paling indah. Kita ni lain pula. Solat dalam malas, tinggal solat. Lepas tu, pergi wayang, rajin pula. Itulah masalah orang zaman sekarang. Wayang penuh, masjid tak penuh. Yang penuh kat masjid tu orang tua je. Orang muda punyalah sikit kat masjid. Sedangkan, ciri-ciri orang yang akan berada di bawah naungan arasy Allah dekat akhirat kelak adalah pemuda yang hati dia terikat dengan masjid. Dikala muda, umur-umur kita muda ni, saya pun muda juga, baru 28 tahun kan. Kita muda-muda ni memang fikir nak enjoy je. Saya pun kadang-kadang fikir juga nak buat maksiat. Kita kan manusia kan. Kadang-kadang terasa juga nak buat maksiat, nak enjoy macam orang lain. Tapi kita lawan lah benda tu. Dan kita ikat diri kita kat masjid. Sebab itulah Nabi kata pemuda, yang mana pemuda ni fitrah dia suka enjoy. Tapi sekiranya ada pemuda yang hati dia terikat dekat masjid, suka pergi masjid, maka pemuda yang macam ni akan berada di bawah naungan arasy Allah dekat akhirat kelak. Sebab itulah antara benda yang paling perlu kita rindu sebagai seorang lelaki adalah rindu nak pergi masjid. Sepanjang PKP ni, kita tak dapat pergi masjid, tak dapat pergi surau. Kita kena rasa sedih. Muslim Al-Abid juga berkata, orang yang taat kepada Allah tidak akan menempuhi kelazatan di dunia yang lebih manis daripada bersendirian sambil bermunajat kepada Tuhan mereka. Saya tidak sangka ada bagi mereka di akhirat kelak pahala yang lebih besar dalam dada mereka dan lebih lazat dalam hati mereka selain melihat Allah SWT. Kemudian beliau jatuh pingsan. Nak kata Muslim Al-Abid ni, dia cakap kat orang, dia kata macam ni. Bayangkan ya. Dia punya cinta pada Allah sampai dia kata, orang yang taat pada Allah tidak akan menemui kelazatan di dunia yang lebih manis daripada bersendirian sambil bermunajat, berdoa kepada Allah. Saya tidak sangka dekat akhirat kelak ada pahala yang lebih besar dalam dada mereka dan lebih lazat dalam hati mereka selain daripada melihat Allah. Lepas dia cakap macam tu, dia terus pingsan. Nak kata dekat syurga nanti, ada satu nikmat yang paling besar. Kita kadang-kadang fikir nak bidadari, kan? Nak minum arak dekat syurga, nak kahwin dengan 70,000 bidadari, nak mandi sungai. Kita fikir banyak macam nikmat dekat syurga. Tapi sebenarnya dekat syurga ada satu nikmat yang paling besar, iaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman, benda yang paling dia nak adalah nak melihat Allah dekat syurga. Kita sembah Allah kan, mestilah kita nak melihat Allah yang kita sembah. Itulah sifat orang beriman. Dia rindu Allah, dia cinta Allah. Dan sebagai ganjaran dekat akhirat nanti, Allah akan izinkan untuk kita melihat wajah Allah SWT di syurga, insya-Allah. Kita doa supaya Allah bagi kita rezeki untuk melihat wajah Allah di syurga nanti. Melihat wajah Allah itu lebih nikmat daripada segala-gala nikmat. Bayangkan, bidadari itu cantik. Syurga itu nikmat. Syurga itu cantik. Tapi bayangkan, pencipta syurga lagi-lagilah cantik, lagi-lagilah nikmat bila kita melihat wajah Allah. Sebab tu kita kena doa, ya Allah, bagilah kami dapat melihat wajah-Mu, ya Allah. Seterusnya, yang terakhir, Abu Sulaiman berkata. Abu Sulaiman pun seorang ulama. Dia kata, semoga Allah tidak menjadikan saya terhibur kecuali dengannya sahaja selama-lamanya. Doa Abu Sulaiman ni sangat indah. Dia kata, semoga Allah tidak menjadikan saya terhibur kecuali dengan mengingatinya sahaja selama-lamanya. So dia doa supaya dia tak terhibur dengan maksiat, dia tidak terhibur dengan dengar lagu pelik-pelik, dia tak terhibur dengan tengok drama movie-movie yang ada maksiat, yang ada aurat di dalamnya, tak terhibur dengan couple, tak terhibur dengan apa-apa pelik-pelik. Tapi yang dia minta ke Allah, bagilah dia hanya terhibur, bahagia apabila dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah darjat ihsan. So basically, sayang ada pen tak? Basically, dalam hadis ni, Rasulullah SAW cerita kat kita 3 darjat orang Islam. Bila kita dah masuk Islam, akan ada 3 darjat. Darjat yang pertama ialah Islam. Islam ni apa? Islam ni solat lah. Solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya lah. Rukun Islam tu. Tapi orang Islam, bila dia betul-betul melazimi keislaman dia, mentaati Allah, meninggalkan maksiat, sampai satu tahap. Tahap kedua adalah iman. Manakala tahap yang ketiga adalah ihsan. Saya bagi contoh, saya lukis sikit dekat bulatan ni.
Saya akan lukis sikit. Contohnya, kita buat 3 bulatan. Bulatan pertama adalah Islam. Sorry terbalik tapi tak apalah. Bulatan kedua adalah iman. Bulatan yang ketiga adalah ihsan. Tak semua orang Islam beriman. Tak semua orang beriman ada ihsan. Maknanya ada 3 darjat lah. Darjat pertama ialah Islam. Darjat kedua adalah iman. Darjat ketiga adalah ihsan. Sebab tu kita kena muhasabah diri kita. Kita ni di darjat yang mana? Kita ni hanyalah sekadar Islam tapi tak beriman? Ataupun kita ni beriman tapi tak ada ihsan? Ataupun kita ni ihsan? Manakala bulatan yang kedua, ihsan, iman, Islam. Sekiranya kita ihsan, ni bulatan yang kedua, sekiranya kita ihsan, kita ni adalah orang beriman dan kita ni adalah orang Islam. Sekiranya kita ihsan, kita ni orang beriman. Sekiranya kita beriman, kita ni orang Islam. Berbeza dengan ni. Kalau kita Islam, kita belum tentu iman. Kalau kita beriman, kita belum tentu ihsan. Macam itulah darjat-darjat kita. So kita kena muhasabah lah. Kita ni orang yang sekadar beriman atau sekadar Islam, ataupun kita ni dah capai darjat iman, ataupun kita dah capai tahap tertinggi iaitu ihsan. Sebab tu Rasulullah pernah cakap, Allah pernah sebut dalam Quran, qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang Badui kepada Nabi Muhammad, amanna, kami telah beriman. Maka Nabi tegur, qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kamu baru je masuk Islam. Maksudnya apa? Islam belum tentu beriman. Tapi orang yang dah beriman, confirm Islam. Manakala orang yang ihsan, confirm dia beriman dan ihsan. Itu adalah noktah ketiga. Noktah pertama yang kita dah sentuh tadi adalah apa maksud Islam. Kita dah sentuh tadi. Noktah yang kedua adalah apa maksud iman. Pun saya dah sentuh tadi. Noktah yang ketiga adalah apa maksud ihsan. Pun saya dah sentuh tadi. Kalau korang belum terlepas ataupun baru tengok, korang boleh tengok baliklah daripada awal. InsyaAllah saya akan share story ni, live ni di story insyaAllah. Noktah yang terakhir iaitu noktah yang keempat. Ini penting. Noktah yang keempat adalah bilakah kiamat berlaku? Sebab dalam hadis ni, macam korang perasan, Malaikat Jibril tanya pada Nabi, bilakah kiamat? Betul tak? Maka, apakah jawapan Nabi? Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Nabi kata, yang ditanya itu tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya apa, sahabat-sahabat sekalian? Maksudnya, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia dekat dunia ni, iaitu Nabi Muhammad, pun tak tahu bila kiamat. Malaikat yang paling mulia pun, iaitu Jibril, pun tak tahu bila kiamat. Yang tahu kiamat hanyalah Allah sahaja. Bila kiamat, hanya Allah sahaja yang tahu. Sebab itulah, kalau wujudnya kelompok, ustaz-ustaz ataupun bukan ustaz, yang sedap-sedap je dia meramal kiamat, dia kata, oh kiamat lagi 30 tahun, kiamat lagi 50 tahun, kiamat akan berlaku 2020, kiamat akan berlaku pada 2030. Kalau wujudnya orang-orang yang sedap-sedap je cakap kiamat bila, ketahuilah bahawasanya orang tersebut adalah penipu dan pendusta. Sebab apa? Manusia yang paling mulia iaitu Nabi Muhammad pun tak tahu kiamat bila. Jibril, malaikat yang paling mulia pun tak tahu kiamat bila. Yang tahu kiamat siapa? Yang tahu kiamat hanyalah Allah sahaja. Allah berfirman apa dia? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Apabila kamu ditanya tentang bilakah kiamat akan berlaku, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, ilmu tentang kiamat itu hanyalah di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tiadalah yang mengetahui bila waktu kiamat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita dalam hidup ni kita tak payah fikir kiamat bila, bilakah tarikh kiamat. Kita tak payah fikir benda tu. Yang kita perlu fikir apa dia? Sentiasa bersedia untuk menghadapi kiamat. Sebab apa? Kalaupun kita tak bertemu kiamat, kita akan mati. Mati itu pun sebahagian daripada kiamat juga. Tetapi dalam hadis ni,
Nabi SAW ceritakan kepada kita semua apakah tanda-tanda kiamat. Apakah tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW klasifikasikan tanda kiamat kepada dua. Kedua, asyratus sa'ah al-kubra. Satu lagi, asyratus sa'ah as-sughra. Tanda kiamat besar dan juga tanda kiamat kecil. Apakah tanda kiamat besar? Tanda besar kiamat, iaitu tanda besar kiamat ialah tanda-tanda yang akan berlaku menjelang kiamat. Maknanya bila kiamat dah betul-betul nak dekat, maka tanda-tanda ni adalah tandanya lah. Pertama adalah turunnya Nabi Isa AS. Kedua, munculnya Dajjal. Ketiga, matahari terbit sebelah barat. Keempat, binatang besar berbicara. Kelima, munculnya Imam Mahdi. Keenam, dukhan. Ketujuh, Ya'juj Ma'juj. Dan seterusnya. Itu antara tanda-tanda besar kiamat. Sekarang ni, Nabi Isa dah turun ke belum? Belum. Dajjal dah muncul ke belum? Belum. Matahari dah terbit belah barat ke belum? Belum. Dah ada binatang berbicara yang semua orang faham dah ke belum? Belum. Dah muncul ke Imam Mahdi? Belum. Persoalan, bilakah Imam Mahdi akan muncul? Bilakah Dajjal akan turun? Dajjal akan muncul? Bilakah Nabi Isa akan muncul? Bila semua tu? Jawapannya adalah wallahu a'lam. Kita tak disuruh untuk memandai-mandai bagi tahu bila Dajjal turun. Nabi pun tak tahu bila Dajjal muncul. Sebab itulah ada dalam satu hadis yang mana Nabi kata sekiranya Dajjal muncul di zaman aku, maka akulah yang akan melawan Dajjal. Maknanya Nabi SAW pun tak tahu bila Dajjal turun. Bila Dajjal muncul. Tiba-tiba muncul golongan yang sedap-sedap je dia kata, oh Dajjal akan muncul pada tahun 2020. Oh, COVID-19 ni adalah tanda Dajjal dah nak muncul. Oh, Imam Mahdi akan muncul pada tahun 2020 ataupun 2022. Umur Imam Mahdi sekarang adalah 39. Maka pada tahun ni umur dia akan menjadi 40 dan dia akan muncul. Ketahuilah, sesiapa yang memandai-mandai untuk meramal-ramal bila Dajjal muncul, bila Imam Mahdi muncul, bila berlakunya dukhan, ketahuilah bahawasanya itu semua adalah palsu, dusta dan jangan percaya. Jangan percaya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pun tak tahu bila. Nabi bagi tahu tanda je. Nabi tak bagi tahu bila tanda-tanda tu berlaku. Sebab itulah kita kena sentiasa bersedia. Tak payah nak meramal-ramal bila. Seterusnya, apakah tanda kiamat kecil? Pertama adalah budak melahirkan tuannya. Kedua adalah orang berlumba-lumba nak mendirikan bangunan yang tinggi. Okey, budak melahirkan tuannya dah berlaku ke belum? Dah. Apakah maksud budak lahirkan tuan? Ulama kata pertama adalah anak derhaka. Maknanya dia melayan mak dia macam hamba. Maknanya apa? Budak melahirkan tuan. Itu antara ulama kata tanda kiamat adalah budak melahirkan tuan yang bermaksud anak derhaka. Sekarang ni banyak kes anak derhaka. Anak bunuh mak pun ada. Itu maknanya tanda kiamat kecil dah berlaku. Antara contoh yang lain, tanda kiamat adalah orang berlumba-lumba untuk membina bangunan. Sekarang, memang orang berlumba-lumba buat bangunan tinggi. KLCC, Burj Khalifah dan sebagainya lah. Itu sebenarnya tanda-tanda kiamat. Contoh lain, dalam banyak hadis, tanda kiamat juga apa dia? Bila kita meninggalkan salam. Kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Manakala orang yang kita tak kenal, kita tak bagi salam. Itu pun tanda kiamat juga tu. Kita sepatutnya bila jumpa orang, kita bagi salam. Assalamualaikum. Tapi kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal sahaja, maka itu maknanya tanda kiamat telah berlaku. Tanda kiamat, pertama, tanda kiamat kecil, saya ulang balik. Ibu melahirkan tuannya, which is anak derhaka lah. Ibu melahirkan tuan. Maknanya seolah-olah mak tu melahirkan tuan dia. Anak derhaka tu macam tuan dia lah. Dan kedua, orang berlumba-lumba membina bangunan.
Ketiga, orang meninggalkan salam, orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenal. Antara tanda kiamat juga adalah yang Nabi kata dalam hadis yang sahih, orang tak solat tahiyatul masjid, masuk masjid tak solat tahiyatul masjid. Itu pun tanda kiamat juga. Antara tanda kiamat juga berlaku perzinaan berleluasa dan sebagainya. Maka kesimpulan daripada tanda-tanda kiamat dan bilakah kiamat ni adalah kita kena sentiasa bersedia dalam menghadapi kiamat. Kena sentiasa bersedia menghadapi kiamat dan kita tak payah nak predict, nak meramal-ramal bilakah kiamat, tak payah. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang saya nampak, dia kata Dajjal akan muncul pada tahun 2020, Imam Mahdi akan muncul tahun 2020, Dukhan akan berlaku pada 15 Ramadan 2020. Maka apabila munculnya ustaz-ustaz yang menakut-nakutkan orang macam ni, maka akan timbul dua golongan. Golongan pertama, orang yang dia akan anxiety, takut. Takutnya. Dan dia akan berputus asa. Dia rasa, kiamat dah nak dekat, 2020, Dajjal turun. Kiamat dah nak dekat. So, tak payahlah ambil degree. Saya ada dapat DM ada seorang ni, abang dia percaya sangat yang Dukhan akan berlaku pada 15 Ramadan, kiamat, Dajjal akan turun tahun 2020. Apa dia buat? Dia jual kereta dia jual motor dia. Lepas tu dia nak beli kuda sebab dia kata, nanti kiamat nanti kita dah tak guna kereta semua dah, kita akan guna kuda. Dia beli pedang. So macam bapak tak payahlah sampai macam itu sekali. Itulah yang bahayanya. Dan ada orang saya jumpa, dia tak nak kahwin, dia tak nak ambil degree, tak nak kerja. Alasan dia, kiamat nak dekat. Sedangkan yang Nabi SAW ajar dalam satu hadis yang sahih, sekiranya kiamat sedang berlaku dan ketika itu kamu sedang menanam biji benih, maka Rasulullah suruh sempurnakan tanaman biji benih tersebut. Walaupun dah nak kiamat, kita tengah nak tanam biji benih, Rasulullah suruh sempurnakan tanaman tu. Maknanya apa? Walaupun dah kiamat, kita masih kena bekerja, masih kena berdakwah, masih kena melakukan amal soleh juga sampai kita mati. Tapi bila kita menakut-nakutkan orang, kiamat pada tarikh sekian-sekian, Dajjal akan turun pada tarikh sekian-sekian, apa jadi? Orang akan anxiety, orang akan rasa takut, orang akan rasa putus asa. Itu golongan yang pertama akan muncul. Golongan kedua yang akan muncul ialah orang akan melengah-lengahkan taubat. Kiamat akan berlaku pada tahun 2020. Bulan Disember contoh. Ada masa 6 bulan lagi untuk nak taubat. Relax dululah, buat maksiat dulu. Akan muncul golongan yang macam tu. Dia seolah-olah, kalau kita tahu bila kita mati, contoh, aku mati lagi 3 bulan, so bolehlah buat maksiat dulu. Dah lagi sehari nak mati, baru istighfar taubat. Muncul pula golongan yang macam tu. Kerana itulah Allah merahsiakan bilanya mati, Allah merahsiakan bilanya kiamat, supaya kita sentiasa bersedia dan membuat persediaan untuk mati dan membuat persediaan untuk menghadapi kiamat. Wallahu alam. Itulah 4 noktah penting yang kita boleh sama-sama fahami dalam hadis yang kedua ini, insya-Allah. Saya ulang balik, noktah pertama adalah apakah itu Islam. Noktah yang kedua adalah noktah pertama adalah apakah itu Islam. Islam adalah amalan zahir. Solat kita, puasa kita, zakat, haji dan ucap syahadah, itu semua amalan zahir. Manakala apakah itu iman? Iman adalah amalan hati. Apa yang kita yakin? Yakin pada Allah, yakin pada Quran, yakin pada Rasulullah, Rasul, yakin pada malaikat dan yakin dengan qada dan qadar. Itu adalah amalan hati. Noktah ketiga adalah apakah maksud ihsan. Ihsan adalah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tak mampu, seolah-olah Allah melihat kita. Dan antara iman, Islam dan ihsan, darjat paling tinggi adalah ihsan, darjat kedua adalah iman, darjat ketiga adalah Islam. Maknanya orang Islam belum tentu beriman, orang beriman belum tentu ihsan. Tetapi orang ihsan confirm beriman dan confirm Islam. Dan noktah yang keempat adalah bilakah kiamat? Jawapannya adalah hanya Allah yang tahu bila kiamat. Kita tidak disuruh untuk meramal-ramal bilakah kiamat. Tetapi yang Rasulullah bagi tahu adalah tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada tanda besar, tanda kecil. Tanda kecil adalah ibu melahirkan tuannya, iaitu anak derhaka. Tanda kecil juga orang berlumba-lumba mendirikan bangunan. Zina berleluasa. Orang hanya memberi salam kepada orang yang mereka kenal. Orang saling caci-mencaci, bergaduh, itu semua tanda kiamat kecil. Manakala tanda kiamat besar pula ialah turunnya Nabi Isa AS, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, matahari terbit belah barat, Ya'juj Ma'juj,
dukhan, ada binatang besar yang bersuara yang didengari oleh semua orang dan sebagainya. Persoalannya, bilakah tanda-tanda besar kiamat itu akan terjadi? Bila Dajjal turun, bila Nabi Isa turun, bila Imam Mahdi muncul? Jawapannya, wallahu alam, tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. So, kita jangan mudah-mudah je predik-predik. Oh, 15 Ramadan tahun 2020, dukhan akan berlaku. 2020, Imam Mahdi akan muncul. Itu semua dusta belaka. Tak ada satu hadis yang sahih pun yang menyatakan perkara tersebut. Kita tak disuruh untuk meramal-ramal bilakah tanda-tanda besar kiamat, tetapi kita disuruh untuk sentiasa bersedia dengan kiamat. Itulah 4 noktah penting dalam perkongsian kita pada malam ni. Sebagai kesimpulan. Nak apa? Oh, nak kopok. Nah, makan kopok kat sini. Sekejap anak nak makan kopok pula. Kesimpulan pada malam ni, kesimpulan ni penting juga. Kesimpulan yang pertama. Kalau kita perasan, dalam hadis ni, kalau perasan, malaikat datang jumpa Nabi dalam keadaan berpakaian dengan pakaian yang sangat kemas, pakaian yang sangat cantik, putih bersih, sikat rambut pun cantik-cantik, betul tak? So, apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ni adalah kita disunatkan untuk berpakaian kemas, menjaga kebersihan, terutama apabila kita nak bertemu dengan ulama ataupun kita nak bertemu dengan orang yang berkuasa, yang ada kuasa. Seperti mana Jibril bertemu Nabi, dia berpakaian dengan sangat kemas. So, kita pun disarankan untuk sentiasa menjadi orang yang kemas, bersih dan sebagainya. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada hadis ni adalah kita dibenarkan sekiranya kita berada di dalam satu majlis ilmu. Setelah habis majlis ilmu tu, dia rasa orang lain kena tahu satu ilmu yang tak ada seorang pun tanya. Maka dia boleh bertanya walaupun dia dah tahu jawapan dia. Contoh, kita tengah dengar ceramah. Habis ceramah, kita nak tanya satu soalan yang mana tak ada orang tanya soalan tu, tapi kita dah tahu dah jawapan dia. Tapi kita saja je tanya, supaya apa? Supaya bila ustaz ataupun ulama tu jawab, orang lain semua dapat manfaat daripada jawapan tu. Maka, ianya dibenarkan untuk kita bertanya benda yang kita dah tahu. Dengan niat untuk nak sebarkan manfaat. Mana tahu jawapan tersebut boleh mencerahkan ataupun menambah ilmu orang-orang yang tak tahu. Pengajaran yang ketiga daripada hadis ni adalah, kalau ada orang tanya kita satu benda, jangan malu untuk jawab tak tahu, andai kata kita tak tahu. Sebab ada orang, dia malu nak cakap tak tahu. So, dia pun memandai-mandai bagi jawapan sendiri. Sedangkan Nabi SAW relax je. Bila malaikat tanya dia, bilakah kiamat? Nabi, depan sahabat ni. Malulah kalau Nabi kata tak tahu kan. Tapi Nabi relax je. Nabi kata, saya tak tahu. Bila Jibril kata, bilakah kiamat? Nabi kata, saya tak tahu, awak pun tak tahu. So, nak kata Nabi SAW tak ada rasa malu pun untuk menyatakan tak tahu pada benda yang dia tak tahu. Sebab itulah kita sendiri pun, kalau ada orang tanya kita soalan-soalan agama ataupun apa-apa soalan, kalau kita tak tahu, jangan malu untuk jawab tak tahu. Itu pengajaran yang ketiga. Dan pengajaran yang terakhir ialah pentingnya kita berukhuwah dan bertaaruf sesama saudara kita, sesama Islam lah, sesama ahli usrah kita ke, jiran-jiran kita ke, ahli jemaah qaryah masjid ke apa. Kita kena. Bila Jibril datang tu, Omar kata, tak ada orang kenal Jibril tu. Maknanya, sahabat Nabi ni, diorang terlalu kenal antara satu sama lain, sampai bila Jibril datang tu, diorang tahu, oh ini bukan sahabat, ni orang lain ni. Nak kata mereka sangat rapat antara satu sama lain. Sebab itulah kita kena sentiasa mengenali sahabat-sahabat kita dengan kenal yang betul. Bila kita dah betul-betul kenal antara satu sama lain, barulah ukhuwah tu akan hadir. Itulah pengajaran daripada hadis kedua, iaitu Islam, Iman dan Ihsan. Hadis riwayat Muslim. Sebagai perakhiran, saya nak ucapkan jazakumullahu khairan kathiran. Kalau boleh, korang tulislah nota apa yang saya sampaikan pada malam ni. Dan korang boleh share nota korang di story. Jangan lupa tag saya. InsyaAllah saya akan repost. Saya pun nak juga tengok nota korang, apa yang korang faham daripada apa yang saya sampaikan. Saya takut saya terlalu laju ke cakap. Saya minta maaf insyaAllah. Sebagai pengakhiran, jom sama-sama kita ulang balik hadis yang kedua ni. Saya akan baca terjemahan dia insyaAllah. An Umar ibn al-Khattab, daripada Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata,
bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadid bayadhis siyab. Tiba-tiba muncul datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan pada pakaiannya seolah-olah orang yang sedang bermusafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak dikenali oleh sesiapa pun di kalangan kami. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia datang duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menjandarkan kedua lututnya kedua lutut baginda. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, lalu menyandarkan, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha baginda. Waqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam adalah mengucap dua kalimah syahadah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima solah, mendirikan solat, wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan haji sekiranya mampu. Qala sadaqta, malaikat berkata, kamu benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, Umar berkata, kami terkejut, orang tu tanya, pada masa sama orang tu membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman, lalu Jibril berkata, ceritakan kepada kami tentang iman. Qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, iman adalah kamu beriman pada Allah, beriman pada malaikat, pada kitab dan pada rasul, wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman pada takdir sama ada baik ataupun buruk. Qala sadaqta, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepada kami tentang ihsan. Qala an ta'budallah, ihsan adalah kamu beribadah pada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, sekiranya kamu tak mampu melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, khabarkan aku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, tanda kiamat ialah antalidal amatu rabbataha, ibu melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, kamu akan melihat orang-orang yang berkaki ayam, tak berpakaian, miskin dan pengembala kambing, berlumba-lumba meninggikan bangunan. Qala thumma talaqa falabithtu maliyan. Thumma qala li ya Umar atadri man sa'il. Kemudian orang tersebut pergi, saya berdiam diri agak lama beberapa hari, kemudian baginda bertanya pada saya. Qultu ya Rasulullah, ya Umar atadri man sa'il, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, hanya Allah dan Rasul tahu. Lalu Rasulullah berkata, qala fa innahu Jibril, ketahuilah orang yang tanya pada aku itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, dia datang untuk mengajar agama kepada kamu. Itulah hadis kedua dalam syarah Imam Nawawi. So insya-Allah pada esok hari kita akan go through hadis yang ketiga, hadis yang sangat penting juga. So macam biasa pukul 10.30 malam. Setiap malam pada bulan Ramadan ni saya punya azam, saya punya target nak sama-sama kongsi pada diri saya juga dan kepada anda semua. Hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi, 40 hadis, setiap malam satu hadis, setiap malam satu hadis, setiap malam satu hadis, insya-Allah sampai habis 40 hadis. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf andai terkasar bahasa ataupun saya tak faham ataupun anda tak faham ke apa. Korang boleh tengok balik sesi live dan saya akan save video ni, korang boleh tengok balik yang saya share selepas ni insya-Allah. Dan jangan lupa esok hari pada pukul 10.30 malam kita akan go through hadis yang ketiga insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Semoga kita dapat faham, amalkan dan sampaikan kepada yang tidak hadir. Korang boleh catat nota apa yang korang faham daripada hadis ni dan korang boleh share di story. Jangan lupa tag saya, insya-Allah saya akan repost. Saya pun nak tahu juga apa yang korang faham daripada apa yang saya sampaikan. Dan ada iklan sikit kalau korang nak dapatkan kurta Tarbiyah Sentap ni. Nama kurta ni kurta Adenin.
Ini kurta pertama lah. Ada 6 warna. Ada warna hitam, warna kelabu, warna biru, warna merah, warna pink, warna turquoise. Dan korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap Eksklusif. Iklan yang kedua, korang boleh pergi ke YouTube Tarbiyah Sentap sekarang. Sebab setiap 2 hari sepanjang Ramadan ni, kami daripada Tarbiyah Sentap akan rilis doa kapela. Doa kapela yang mana kumpulan Rabitah melagukan doa dalam bentuk akapela sangat sedap. Setiap 2 hari satu hadis. Kemarin kami dah rilis doa memohon syurga. Baru tadi kami baru rilis doa ditimpa musibah. So korang boleh pergi ke YouTube Tarbiyah Sentap untuk dengar doa-doa tersebut dan hafallah doa-doa tersebut. Moga-moga kita ni banyak hafal doa yang bahasa Arab ni, insya-Allah. Moga-moga ramai dapat manfaat. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Terima kasih kerana sama-sama dalam sesi live ni. Kita akhiri dengan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Terimalah amal kami, ya Allah. Terimalah segala amal kami, ya Allah, sebagai amal yang ikhlas, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kau berilah hidayah kepada kami, ya Allah. Kau berilah hidayah kepada kami, ya Allah. Berilah hidayah kepada kami, ya Allah. Kau berilah hidayah kepada seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat, ya Allah. Kau berilah hidayah pada mak ayah kami. Kau berilah hidayah pada adik-beradik kami. Kau berilah hidayah pada kawan-kawan kami, guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami. Kau ampunkanlah dosa seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, Kau ampunlah dosa kami yang kami lakukan sengaja ataupun tak sengaja. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami yang sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kau ampunkanlah dosa kami yang kecil dan dosa kami yang besar, ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau yang boleh mengampunkan dosa kami. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kau berilah kami kekuatan untuk meninggalkan maksiat, ya Allah. Terlalu banyak maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Terlalu banyak maksiat yang masih bersarang dalam hati kami, ya Allah. Kami nak tinggalkan maksiat, ya Allah. Tapi kadang-kadang maksiat itu kami tak mampu nak tinggalkan kerana kami ketagih, ya Allah. Setiap kali kami dah bertaubat, kami ulang balik buat maksiat tu. Setiap kali kami dah bertaubat, kami ulang balik maksiat tu. Setiap kali kami dah bertaubat, kami ulang lagi maksiat tu, ya Allah. Sakit, ya Allah. Penat, ya Allah. Sakit sangat ulang-ulang dalam maksiat ni. Seolah-olah tak ada jalan keluar, ya Allah. Kerana itulah kami minta, kami mohon pada malam ni, ya Allah. Bagilah kami kekuatan untuk tinggalkan maksiat, ya Allah. Bimbinglah kami, pimpinlah kami, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah. Janganlah Kau tinggalkan kami keseorangan, ya Allah. Kau bantulah kami dalam meninggalkan maksiat, ya Allah. Kami nak bahagia, ya Allah. Dan kami tahu bahagia itu adalah apabila kami meninggalkan maksiat, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Kau masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisap, ya Allah. Kau masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu tanpa hisap, ya Allah. Kau masukkanlah mak ayah kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, guru-guru kami dan seluruh umat Islam ke dalam syurga-Mu tanpa hisap, ya Allah. Kau bebaskanlah kami daripada neraka, ya Allah. Janganlah kami jauhkan kami daripada neraka, ya Allah. Janganlah Kau masukkan kami ke dalam neraka. Hatta bau neraka pun Kau jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada saudara-saudara kami yang susah, ya Allah, Kau bantulah mereka, ya Allah. Sekiranya ada saudara-saudara kami yang miskin, ya Allah, Kau bagilah mereka kekayaan, ya Allah. Sekiranya ada saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, maka Kau sihatkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah wabak COVID-19 ni daripada Malaysia dan daripada seluruh dunia, ya Allah. Bebaskanlah kami daripada wabak ni, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, Kau hantar wabak ni supaya kami bertaubat dan kembali padamu, ya Allah. Maka Kau berilah kami taufik dan hidayah untuk kami kembali bertaubat padamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Kau masukkanlah dalam hati kami cinta ilmu, ya Allah. Cinta pada Al-Quran, cinta pada hadis, cinta pada sirah-sirah Nabi, cinta pada ilmu-ilmu. Semoga kami menjadi orang yang menuntut ilmu, ya Allah. Dan Kau terimalah amalan kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Bagilah ilmu yang kami dapat ni lebih mendekatkan diri kami kepada Engkau, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Ada masa lagi ni? Tak ada masa dah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah di waktu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.